Seperti yang kita semua sedia maklum, manusia boleh mengesan rangsangan seperti cahaya, bunyi, dan bahan kimia, dan seterusnya menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Tetapi, adakah tumbuhan juga boleh berbuat sedemikian? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ialah Muhammad Syafiq bin Muhammad Ashraf dari kelas 3 Amethyst. Seperti manusia, rupa-rupanya tumbuhan juga boleh mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadapnya. Antara rangsangan yang boleh dikesan oleh tumbuhan adalah cahaya, air, graviti, dan sentuhan. Gerak balas tumbuhan pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu tropisma dan gerak balas nestik. Tetapi dalam video ini, saya hanya akan membahas mengenai gerak balas tropisma. Jadi, apa itu gerak balas tropisma? Gerak balas tropisma adalah gerak balas darah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti, dan sentuhan yang datang dari suatu arah. Bahagian tertentu pada tumbuhan seperti pucuk atau akar akan tumbuh ke arah atau menjauhi rangsangan yang dikesan. Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropisma positif, manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan dipanggil tropisma negatif. Biasanya, gerak balas darah tumbuhan berlaku dengan perlahan dan kurang ketara. Gerak balas tropisma terbahagi kepada 4. Yang pertama, gerak balas fototropisma, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Yang kedua, gerak balas hydrotropisma, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap air. Yang ketiga, gerak balas geotropisma, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Dan yang keempat, gerak balas thigmotropisma, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Jadi, untuk lebih memahami apa itu gerak balas tropisma, jom kita lakukan beberapa eksperimen. Eksperimen pertama yang akan saya jalankan ini adalah eksperimen fototropisma yang bertujuan untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Ayuh lihat prosesnya. Berikut adalah laporan bagi eksperimen fototropisma. Untuk melakukan eksperimen ini mudah saja. Kita hanya perlu sediakan 4 bahan. Yang pertama, anak benih. Yang kedua, kas. Yang ketiga, kapas. Yang keempat, air. Langkah yang pertama, masukkan kapas dalam kas. Kedua, masukkan anak benih tadi. Ketiga, masukkan air. Siap. Baiklah, tapi kita perlu sediakan 3 set seperti ini. Setelah siapkan 3 set seperti ini, masukkan ke dalam kotak telah disediakan dan pastikan kotak itu ada 3 lubang yang berbeza. Baiklah, jadi inilah keadaan biji benih itu pada hari yang pertama. Tiada perbezaan. Hari kedua, seperti yang kita dapat lihat, biji-biji benih itu telah pun mula bercambak. Inilah keadaan anak-anak benih itu pada hari ketiga. Nampaknya telah ada anak benih yang telah tertanggal kulitnya. Pada hari keempat, nampaknya kebanyakan daripada pucuk anak benih itu telah pun semakin panjang. Pada hari yang kelima, pucuk anak benih di bahagian A telah mula keluar dari lubang itu. Begitu juga dengan pucuk anak benih di bahagian B. Tetapi, pucuk anak benih di bahagian C masih dalam proses pertumbuhan. Pada hari yang ke-6, pucuk anak benih di bahagian A telah menjadi semakin panjang. Begitu juga dengan pucuk anak benih di bahagian B. Pucuk anak benih di bahagian C juga sudah mulai keluar dari lubang itu. Pada hari ke-7, pucuk anak benih dari ketiga bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, dan bahagian C.
telah tumbuh keluar dari lubang dengan sempurna. Perkara yang dapat kita simpulkan daripada eksperimen ini adalah tumbuhan sememangnya bergerak balas terhadap cahaya. Nampaknya eksperimen fototropisma telah berjalan dengan lancar. Ayuh kita lakukan eksperimen yang kedua, iaitu eksperimen hidrotropisma. Berikut adalah laporan bagi eksperimen hidrotropisma. Baiklah, untuk melaksanakan eksperimen ini, kita perlu sediakan beberapa bahan seperti air, anak benih yang sudah berjambah dan mempunyai akar lurus, kalsium klorida kontang, 2 bekas, 2 jaring, kapas yang basah dan gulung getah untuk ikat jaring. Baiklah, untuk membuat set yang pertama ataupun set X, kita perlu sediakan 6 bahan. Yang pertama, anak benih yang telah berjambah dan kapas yang basah, air, bekas, gulung getah dan jaring. Baiklah, jom kita mula. Yang pertama, masukkan air. Langkah kedua, pasangkan jaring. Langkah ketiga, letakkan anak benih yang telah bercambah. Langkah keempat, letakkan kapas basah di sekeliling anak benih. Siap. Jadi inilah hasilnya. Baiklah, untuk melakukan set yang kedua ataupun set Y pula, kita perlu sediakan 6 bahan juga. Pertama, anak benih yang telah bercambah dan kapas yang basah, gulung getah, kalsium klorida kontang, jaring dan bekas. Baiklah, langkah yang pertama, masukkan kalsium klorida kontang ke dalam bekas. Langkah kedua, pasangkan jaring. Langkah yang ketiga, letakkan anak benih yang telah bercambah. Langkah keempat, tekan kapas lembab. Siap. Jadi inilah hasilnya. Selepas kedua-duanya telah disiapkan, masukkan ke dalam tempat gelap. Mari kita lihat apa yang terjadi selepas 2 hari dibiarkan di tempat yang gelap. Nampaknya akar anak benih set X lebih panjang kerana menerima rangsangan graviti dan rangsangan air. Nampaknya akar anak benih set Y lebih pendek kerana hanya menerima rangsangan graviti dan tiada rangsangan air. Konklusinya, tumbuhan juga bergerak balas terhadap air. Eksperimen hidrotropisma telah disiapkan dengan sempurna. Jadi, ayo kita lakukan eksperimen terakhir, iaitu eksperimen geotropisma. Inilah laporan bagi eksperimen geotropisma. Baiklah, untuk melakukan eksperimen ini senang saja, hanya perlu sediakan bekas seperti ini dan pastikan kapas telah diletakkan dalam kapas yang lembab.
dan anak benih. Selepas itu, hanya perlu letakkan anak benih di dalamnya. Akhir sekali, tegakkan bekas tersebut. Siap. Hari pertama, tiada perkembangan. Pada hari kedua, telah ada biji benih yang telah bercambah. Letakkanlah dia di tempat yang gelap. Mari kita lihat apa yang terjadi selepas 2 hari dibiarkan di tempat yang gelap. Nampaknya akar anak benih itu tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Kesimpulannya, tumbuhan juga bergerak balas terhadap graviti. Tamatnya eksperimen geotropisma ini bermakna habislah sudah eksperimen kita terhadap gerak balas tropisma ini. Jadi, saya akan menjawab beberapa soalan berkaitan dengan eksperimen ini. Soalan pertama untuk eksperimen fototropisma. Apakah rangsangan yang digunakan dalam eksperimen ini? Jawapannya adalah cahaya. Soalan yang kedua. Nyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Jawapannya adalah pucuk tumbuhan. Soalan yang ketiga. Adakah bahagian tumbuhan di soalan 2 menunjukkan fototropisma positif atau negatif? Jelaskan jawapan anda. Jawapannya adalah bahagian tumbuhan yang dinyatakan di soalan 2 iaitu pucuk tumbuhan menunjukkan fototropisma positif kerana pucuk tumbuhan tumbuh menuju ke arah rangsangan iaitu cahaya. Baiklah, sekarang saya akan menjawab soalan mengenai eksperimen hydrotropisma. Soalan yang pertama adalah, apakah rangsangan yang digunakan dalam eksperimen ini? Jawapannya adalah air. Soalan yang kedua, nyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Jawapannya adalah akar tumbuhan. Soalan yang ketiga, apakah fungsi kalsium klorida kentang di dalam bikawai? Jawapannya adalah menyerap air dan kelembapan udara di dalam bikawai. Soalan yang keempat, adakah bahagian tumbuhan di soalan 2 menunjukkan hydrotropisma positif atau negatif? Jelaskan jawapan anda. Jawapannya adalah bahagian tumbuhan yang dinyatakan di soalan 2 iaitu akar tumbuhan menunjukkan hydrotropisma positif kerana akar tumbuhan tumbuh menuju ke arah rangsangan iaitu air. Sekarang, saya akan menjawab soalan mengenai eksperimen yang terakhir iaitu eksperimen geotropisma. Soalan yang pertama, mengapakah susunan randas disimpan di dalam tempat yang gelap? Jawapannya adalah supaya rangsangan cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan anak benih. Soalan yang kedua, berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan arah pertumbuhan A, pucuk anak benih dan B, akar anak benih. Jawapan untuk A adalah tumbuh ke atas dan menentang arah graviti. Manakala jawapan untuk soalan B adalah tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Soalan yang terakhir adalah, adakah tumbuhan menunjukkan geotropisma positif atau negatif? Jelaskan jawapan anda. Jawapannya adalah akar tumbuhan menunjukkan geotropisma positif kerana akar tumbuhan tumbuh menuju ke arah graviti. Manakala pucuk tumbuhan menunjukkan geotropisma negatif kerana pucuk tumbuhan tumbuh ke arah bertentangan graviti. Tamatlah sudah kajian dan pemerhatian kita yang mendalam ini mengenai rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Perkara ini juga telah membuktikan kebijaksanaan Allah SWT dalam mencipta makhluk-makhluknya. Sekian saja daripada saya, Muhammad Syafiq bin Muhammad Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.